أعوذ بالله من الشيطان. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Apa khabar semua para penonton yang budiman, pecinta-pecinta Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita dapat bersiaran pada kali ini untuk sama-sama kita belajar dalam majlis ilmu muka surat yang ke-57 bagi surah Ali Imran. Hari ini kita akan sama-sama mendengar bacaan dan juga yang paling penting kita nak ambil ibrah, nak tadabbur daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sematkan dalam hati-hati kita untuk supaya menjadi bekal dalam kita langkahan dalam kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus setia istiqamah dengan kita. Sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah para sahabat-sahabat sekalian, dan saya juga mengalu-alukan penonton-penonton yang hadir di studio pada hari ini. Masya-Allah, tabarakallah, kita dimeriahkan lagi dengan kumpulan daripada komuniti Tanjung Malim, Slim River, alhamdulillah, daripada negeri Perak, katanya. Alhamdulillah, memang Perak lah orang ini. Apa khabar semua orang Perak? Mika semua sihat belaka? Betul ke tidak saya tak tahulah. Tapi alhamdulillah, inilah kita kata wajah-wajah ceria semua, kerana apa, kita dapat bertemu lagi pada hari ini dengan Al-Quran. Dan tak lupa kumpulan istiqamah kita pada hari ini. Saya tak nampak hari ini, biasa nampak. Hari ini jauh kat mana tak, mungkin berpecah hari orang ada kat belakang. Alhamdulillah. Baik, dan alhamdulillah saya tidak keseorangan pada hari ini. Kita tampilkan pada hari ini seorang ulama muda kita, masya-Allah, yang berbahagia, Fadil Dr. Arif Musa daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat Ustaz. Sihat ya. Baik, saya dengan ini ingin menyerahkan kepada doktor, insya-Allah, ayat apa yang akan kita bincang pada hari ini, dan boleh berikan kepada kita sama-sama pencerahan doktor. Terima kasih Ustaz, pembukaan yang sangat baik Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi, alhamdulillah, di dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dan juga penonton di studio semua, insya-Allah pada hari ini kita akan letakkan fokus kita kepada surah Ali Imran. Kita masih lagi di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-56 sehinggalah ayat yang ke-58. Ya, ayat yang ke-56 dan sehingga ayat yang ke-58 insya-Allah pada hari ini. Terlebih dahulu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat terlebih dahulu kepada sinopsis, ya, sinopsis ayat kita pada hari ini, ya. Pada ayat yang ke-56 insya-Allah kita akan bicarakan tentang akibat dan keadaan orang-orang kafir di dunia dan di akhirat. Manakala pada ayat yang ke-57 kita akan sebutkan dan kita akan bincangkan tentang ganjaran orang-orang beriman yang berbuat kebaikan. Manakala pada ayat yang ke-58 kita akan sebutkan mengenai berita dan kisah-kisah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jelas sudah sinopsis kita, apa yang akan kita ceritakan sebentar lagi. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita nak dengar terlebih dahulu
bacaan daripada Al-Fadil kita, Al-Fadil Al-Qari kita, Ustaz Tirmizi. Nak mohon daripada Ustaz untuk sedekah suara membaca ayat yang ke-56 sehinggalah ayat yang ke-58. Seperti biasa Ustaz. Boleh tak ada request, boleh ke? Kalau saya duduk sini Ustaz, minta maaf Ustaz, saya nak request Jiharkah, boleh tak Ustaz? Allah, Masya Allah. Boleh Saya bila bersama Dr. Arif, saya berdebar itulah yang pertama sekali. Tapi insyaAllah kita cuba, insyaAllah. Boleh Kita cuba. Alhamdulillah. Seronok saya dengar Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan sama-sama mendengar bacaan daripada ayat 56 hingga 58 dah. Ya, betul. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka tidak akan memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebaikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Demikianlah kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad, sebahagian daripada ayat-ayat dan peringatan yang penuh dengan hikmah. Jadi tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan tentang kisah Nabi Isa AS. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat lagi dalam episod-episod yang sebelum ini, diceritakan dengan panjang lebar mengenai Nabi Isa AS bermula daripada kelahiran baginda sehinggalah saat di mana baginda diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Ali Imran ini tuan-tuan adalah surah di mana banyak dialog berlaku dengan ahli kitab. Allah ingin menyampaikan hujah-hujah yang dapat membatalkan, yang dapat mengalahkan pegangan ahli kitab itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sebelum ini, diceritakan tentang Nabi Isa dengan begitu banyak. Semuanya adalah hujah-hujah yang mana kalau kita berpegang kepadanya, ia sepatutnya dapat meyakini ahli kitab bahawa akidah yang mereka pegang adalah akidah yang batil. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala hujah-hujah dan penceritaan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-56, di mana fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan menyiksa mereka dengan azab yang sangat pedih di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi Allah sedang menyebutkan kepada kita respon manusia terhadap apa yang telah disampaikan. Ya. Jadi respon manusia ini ada dua. Antara manusia ini akan menerima apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang sebelum ini, ataupun mereka akan menolak. Antara yang menerima ataupun yang menolak. Di dalam ayat yang ke-56 ini Allah sedang menyebut tentang golongan yang menolak. Jadi golongan yang menolak ni tuan-tuan, apakah balasan yang akan mereka dapat? Fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban shadidan fid dunya wal akhirah. Maka golongan yang menolak hujah-hujah ini, golongan yang enggan menerima kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Al-Quran, maka Allah kata aku akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, azab yang keras di dunia dan juga
di akhirat. Siapakah golongan yang kufur ini, tuan-tuan? Siapakah golongan yang kufur ini? Kalau kita lihat, golongan yang kufur ini termasuklah semua orang musyrikin, semua orang etis, orang yang tidak ada agama, termasuk juga dalam tu golongan Yahudi. Kerana golongan Yahudi ni seperti mana yang kita tahu, mereka memang antara golongan yang menentang Nabi Isa AS. Mereka tidak mengakui Nabi Isa AS sebagai seorang Nabi. Bahkan mereka inilah yang membuat propaganda sehinggalah kerajaan pada ketika itu ingin untuk membunuh Nabi Isa AS. Propaganda daripada golongan Yahudi. Jadi jelas di sini bahawa mereka ini adalah golongan yang kufur. Kan? Dan termasuk juga di dalam golongan ini, tuan-tuan, adalah golongan Nasrani, Ustaz. Golongan Nasrani. Pelik kalau kita katakan kepada golongan Nasrani, kalau kita kata kepada mereka, awak ini sebenarnya kufur kepada Nabi Isa. Dia boleh cakap, saya beriman. Bahkan saya beriman kepada Nabi Isa lebih daripada kamu beriman. Betul tak, Ustaz? Jadi bagaimana kita nak fahami benda ni? Bagaimana kita nak golongkan Nasrani di dalam golongan yang kufur ini, tuan-tuan? Kita akan tahu sebentar lagi. Kita rehat terlebih dahulu. My Quran Time, Quran, Solat, Infak. InsyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat. Infak. منهما جاهنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. صدق الله. Alhamdulillah, kita kembali dalam rancangan My Quran Time, Quran, Solat, Infak.
Kita masih lagi pada ayat yang ke-56, tuan-tuan. Kita masih lagi pada ayat yang ke-56 di mana kita sedang membicarakan tentang golongan orang kafir. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-56, golongan orang yang kafir, maka Allah akan memberikan azab yang pedih, azab yang sangat keras kepada mereka di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita timbulkan satu persoalan tadi mengenai golongan orang Nasrani. Kalau kita katakan kepada mereka bagaimanakah mereka kufur, bagaimanakah mereka boleh tergolong dengan golongan yang kufur di dalam ayat ini, maka dengan mudah kita boleh cakap bahawa kerana iman mereka, Ustaz, ya, iman mereka itu bukan mengikut hakikat sebenar Nabi Isa alaihi salam. Kerana Nabi Isa alaihi salam ini adalah seorang rasul, ya Ustaz, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Bani Israel. Baginda bukanlah merupakan anak Allah Subhanahu Wa Taala, jauh sekali baginda merupakan Tuhan, kan? Tetapi bila mana orang Nasrani mereka melampau dalam hal keimanan ini, kita tidak boleh melampau, kan? Jadi bila mana mereka melampau, maka mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan, maka di situ tidaklah keimanan mereka atau kepercayaan mereka adalah terbatal sepenuhnya. Kepercayaan mereka adalah terbatal sepenuhnya. Jadi golongan Nasrani juga mereka tergolong dalam golongan yang kafir. Dan di dalam golongan kafir ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah menjanjikan kepada mereka bahawa Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Bagaimana itu, tuan-tuan? Dari para ulama tafsir bila membincangkan ayat ini, mengatakan bahawa golongan orang kafir ini, mereka akan ditimpa dengan pelbagai azab. Di dunia lagi, tuan-tuan. Dari sudut apa? Dari sudut akan berlaku pembunuhan di kalangan mereka. Mereka akan menghadapi peperangan. Mereka akan menghadapi bala bencana. Mereka akan menghadapi penyakit, kekalahan. Semua ini akan dilalui oleh orang kafir. Tetapi orang mungkin tertanya juga, banyak soalan kita hari ini, Ustaz. Kan? Orang mungkin tertanya, bukan orang Islam pun kena benda yang sama ke? Adakah orang Islam terselamat daripada semua ini? Tidak. Kita juga akan melalui peperangan. Kita juga akan melalui penyakit dan bala bencana. Tetapi tuan-tuan, untuk orang Islam, kita panggil benda ini sebagai ujian ataupun musibah. Untuk orang kafir, kita panggil dia sebagai azab. Ya, jadi kita kena bezakan antara dua tu. Contoh, saya bagi contoh, tuan-tuan. Contoh dia kalau tsunami yang berlaku dahulu tahun 2000 apa Ustaz? 2004 kalau tak silap saya macam tu kan. Di kalangan itu ada orang Islam, ramai di kalangan Islam, ada juga orang kafir. Jadi pada masa itu ulama pun menjelaskan. Ulama menjelas bahawa tsunami tersebut adalah ujian buat orang yang beriman dan juga azab kepada orang yang kafir. Kan? Kerana orang yang beriman ni bila mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah benda yang baik bagi dia. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat ajaib perihal orang mukmin. Semua benda yang berlaku kepada dirinya adalah baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Mana kalau benda yang baik berlaku pada dia, dia bersyukur, maka itu yang baik untuk dirinya. Tetapi in asabahu dharra sabar fakana khairul lah. Kan? Tetapi kalaulah berlaku benda yang mudarat kepada orang mukmin dan dia bersabar, maka itulah yang terbaik untuk dia. Terbaik dari segi apa? Terbaik daripada segi pahala. Terbaik juga dari segi dunia juga. Kadang-kadang ujian yang kena kepada kita, Ustaz, kadang-kadang kita tak tahu ada sinar kebaikan di belakang dia. Kan? Kadang-kadang Allah inginkan sesuatu kebaikan kepada kita, tetapi benda itu tidak akan tercapai melainkan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu benda yang baik juga. Kemudian Nabi SAW menyambung, walaysa dzalika illa lil mu'min. Benda itu tidak berlaku melainkan hanya kepada orang yang beriman sahaja. Jadi untung tuan-tuan kita ni menjadi orang yang beriman. Jadi berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW. Adapun untuk orang kafir, wa'adzibuhum azab. Jadi benda ini digelar sebagai azab, sebagai hukuman kepada mereka. Jadi bila mana mereka mati di atas dunia disebabkan benda-benda ini, pembunuhan, penyakit, bala, musibah semua, kemudian yang menunggu mereka di akhirat kelak bukanlah kesenangan.
bahkan azab juga di hari akhirat. Dan azab di hari akhirat, tuan-tuan, adalah jauh lebih besar berbandingkan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan di atas dunia. Jadi jelas kita nampak di dalam ayat ini, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kufur terhadap kisah yang diceritakan sebelum ini daripada kisah Nabi Isa alaihi salam, maka mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan dapat sebarang penolong di hari akhirat kelak. Dan kita tahu, tuan-tuan, manusia ni kita sangat-sangat berhajat kepada pertolongan, terutama sekali di saat-saat kesusahan. Dan saat manakah yang lebih sukar berbanding dengan ketika mana kita berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan dihitung amalan kita satu persatu nak menentukan adakah kita akan ke neraka atau ke syurga. Maka untuk orang yang beriman, insya-Allah kita akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat juga pertolongan antara kita. Kan? Bukankah orang beriman itu boleh memberi syafaat antara satu sama lain? Tetapi untuk orang kafir, siapa yang mampu untuk berikan syafaat? Nabi SAW sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan orang yang kafir, apatah lagi orang-orang yang beriman. Jadi mereka tidak akan punyai sebarang pertolongan. Tidak ada yang akan mampu menolong mereka walaupun setelah mereka memekik dan melolong meminta pertolongan. Kalau kita lihat di dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana orang kafir di hari akhirat kelak, mereka akan menjerit kesakitan, memekik, meminta pertolongan, tetapi sebarang pertolongan apa pun tidak akan disampaikan kepada mereka. Jelas di dalam ayat ini betapa buruknya kalau kita digolongkan dalam golongan orang yang kafir. Wa ammal ladzina amanu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita golongan yang kedua, golongan yang menerima kebenaran Nabi Isa alaihi salam sebagai seorang nabi, dan golongan yang menerima bahawa Quran ini adalah benar. Golongan yang menerima bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutuskan wahyu kepadanya, dan termasuk dalam wahyu tersebut kisah Nabi Isa ini tadi. Apa yang akan mereka dapat? Mereka beriman dan mereka melaksanakan amalan yang soleh, maka apa yang Allah berikan kepada mereka? Fayuwaffihim ujurahum. Yang mana Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka. Menarik Ustaz, Allah SWT kata bukan kami akan memberi, tapi Allah kata akan menyempurnakan ganjaran mereka. Kerana orang yang beriman ni, mereka akan dapat apa? Ganjaran mereka yang sepatutnya mereka terima, kemudian lebih daripada itu. Bukankah di dalam banyak hadis Nabi SAW menyebut kata-kata al-hasanatu bi'ashri amsalihah, yang mana pahala yang kita dapat Allah boleh menggandakan berapa banyak gandaan yang dia nak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan bagi siapa sahaja yang dia nak. Berapa banyak pun yang dia nak, dia boleh gandakan. Jadi pahala yang akan orang beriman ini dapat, maka dia akan termasuk dah dalam dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik ganjaran. Sehingga kan orang yang beriman ni, tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW, bila mana mereka berada di dalam syurga, Allah akan bertanyakan kepada mereka, apa lagi yang kamu mahukan? Mereka kata, kami dah tak tahu apa nak dah. Kan? Apa yang kami nak, Allah dah berikan kepada kami. Apa yang kami tak terfikir pun kami nak, Allah dah berikan kepada kami juga. Kan? Jadi bermaksud inilah fayuwaffihim ujurahum. Tetapi kalau kita lihat kepada ayat ni, tuan-tuan, kena lihat Allah muqarin. Allah kita panggil apa? Meletakkan sekali iman dan amal. Kan? Kemudian baru fayuwaffihim, barulah datang Allah menyempurnakan pahala mereka. Maksudnya kalau iman tetapi tidak beramal, Ustaz, kan? Tak jadi apa sebenarnya. Kata saya beriman, solat malahan solat. Saya beriman, tapi riba memang keliling pinggang. Kan? Jadi bagaimanalah dia nak mendapat penyempurnaan pada ganjaran. Ya. Kita pergi terlebih dahulu kepada slot mu'jam kita pada hari ini, kerana kita telah menyebutkan tentang fayuwaffihim ujurahum. Jadi ayat di sini adalah wafa, fayuwaffihim ujurahum, ayatnya adalah wafa, dan ia bermaksud sempurna dan cukup. Ya, perkataan ini, tuan-tuan, disebutkan sebanyak 66 kali disebutkan di dalam Al-Quran, dan surah yang mengandungi perkataan ini antaranya ialah surah Al-Baqarah ayat 281, surah Hud ayat 111, dan juga surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Ya, jadi tuan-tuan, kalimah wafa.
Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang nama anak dia Wafa. Ya. Betul tak? Ada setengah orang nama anak dia Aufa. Kalau nama anak saya Aufa. Daripada sama juga, daripada perkataan yang sama, Wafa. Jadi wafa, kalau kita kata wafa bil ahad, maksud dia menyempurnakan perjanjian. Jadi kita kena, sebab tu Allah SWT sebut dalam surah Al-Ma'idah, Aufu bil uqud. Maksudnya sempurnakanlah segala perjanjian yang kamu telah laksanakan. Jadi di sini kita lihat tuan-tuan, fayuwaffihim ujurahum. Fayuwaffihim ujurahum. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala mereka. Dan akhir sekali Allah akhiri dengan ayat wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dan tidak menyayangi orang-orang yang zalim, kerana Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, dan kerana itu Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kita berehat sebentar tuan-tuan, jangan ke mana-mana. My Quran Time, Quran, solat, infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof, silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap okok. Dia isap okok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan okok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap okok. Tapi ni dia tak buka dengan isap okok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap okok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tiada Tuhan yang berhak disembah, yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kata Fadil Dr. Arif Musa tadi, kita beruntungnya, kita bertuahnya kita selaku orang-orang yang beriman, kerana orang beriman mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi di hari akhirat. Maka sama-sama kita buktikan iman kita ini dengan melakukan amalan-amalan salih. Qad aflahal mu'minun, akan berjaya dan berjayalah orang-orang yang beriman itu, tapi dibuktikan dengan
bagaimana ciri-ciri kalau kita buka surah Al-Mu'minun, ciri-ciri orang-orang beriman, solatnya khusyuk dan menjaga kehormatan dan lain-lain. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, penonton-penonton di rumah juga. Untuk makluman, hari ini kita di studio, Masya Allah, seronok kita hari ini dimeriahkan lagi, dihadiri oleh tetamu-tetamu kita, sahabat-sahabat Al-Quran daripada Perak, daripada komuniti Tanjung Malim, Sling River. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada kali ini. Dan untuk seterusnya, kita nak ulang kaji bacaan dari sudut peraturan-peraturan tilawatul Quran, dari sudut pembacaan Al-Quran Karim. Untuk sama-sama kita lihat dekat mana yang boleh kita perbetulkan bacaan lidah kita, sebagaimana sabda Nabi SAW yang Nabi beri galakan kepada kita untuk kita baca Al-Quran dengan baik, dengan mahir. Dan walaupun kita tak mahir, kita banyak salah, terketak-ketak, ataupun kata orang Terengganu, orang Pantai Timur kata kokak-kokak, tapi kita cuba juga untuk kita belajar, cuba juga kita nak sebut sebutan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, mudah-mudahan, kata Nabi sallam, lahu ajran, maka baginya 2 pahala pula. Bagaimana hebatnya motivasi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita nak lihat ayat yang ke-56 lah, ayat pertama yang telah kita tadabbur sebentar tadi. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Baik, kita lihat pada paparan kita yang pertama, menjelaskan sebutan kalimah apa tu? Fa u'adzibuhum 'adzaban wal akhirati, yang kita pilih untuk ayat 56 ini. Okey, terus pada ayat fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadida. Dalam ayat fa u'adzibuhum 'adzaban tadi ada 2 ayat, pula. Ada 2 huruf ain di sini. Yang mana huruf ain ni maklumlah, huruf ain ni tidak ada dalam bahasa Melayu kita. Kita tak guna dalam bahasa Melayu. Bila jarang guna dalam percakapan harian kita, maka huruf tersebut akan jadi janggal sikit bagi kita kalau kita tak banyak praktik ataupun banyak latih tubi dalam menyebut huruf-huruf Al-Quran. Jadi kekok ataupun jadi janggal sikit. Jadi antara kesalahan yang banyak berlaku huruf ain ni, antaranya menukarkan ain kepada hamzah lah. Fa u'adzibuhum adzaban syadida. Banyak berlaku kesalahan macam tu. Ain tu tidak dikeluarkan pada tempat yang sepatutnya dan sifatnya yang pertengahan. Okey, ramai baca fa u'adzibuhum. Kita kata ain, fa u'adzibuhum. Dia hanya boleh menekan-nekan sahaja. Kerana faktornya, pertama sekali, makhrajnya yang berada di tengah. Dan yang kedua, sifat ain ni yang pertengahan. Pertengahan apa? Suaranya pertengahan. Suaranya tidaklah tertahan seperti hamzah. Hamzah kan. La yu'minun. Kita tahan hamzah itu. Tahan. Dan tidaklah suaranya dilepaskan seperti huruf ha umpamanya. Huruf ha kita baca ihdina. Ain ni tengah-tengah antara suaranya tertahan pada makhraj dan antara suara terlepas pada makhraj. Ain ni tengah-tengah. Tidak boleh tertahan macam hamzah, tidak boleh terlepas macam ha ataupun ha dan lain-lain. Jadi tengah-tengah macam mana? Iyyaka na'budu. Ada lebih sikit. Na'budu. Jangan na'budu pun tak boleh. Ataupun na'budu. Macam tu pula. Lebih pula. Kan? Kalau dia berbaris, macam mana? Fa'u'adzibuhum. Cuba sebut. 1, 2, mula. Fa'u'adzibuhum. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida. Biar macam tu huruf ain jelas begitu. Kalau orang Arab memang bahasa dia lah ain ni. Kalau kita dengar macam mana dia bagi salam kan, Assalamualaikum. Bunyi ain tu jelas pada tempat-tempat yang lain. Kita dengar masuk lift kan, kalau dekat Mekah tu masuk lift tu. Kalau orang kita biasa masuk diam je, senyum je. Orang Arab dia biasa yang beramal dengan salam ni, masuk lift dia akan beri salam. Pakat beri salam semua nak keluar lift. Itu pun dia orang beri salam. Jadi dengar ain tu, Assalamualaikum. Ain. Cuma tak boleh pula kita baca Quran dengan suara ain. Itu dilarang pula.
Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ain belaka pun tak boleh juga. Kan? Tu pun tak boleh juga kan. Jadi tempat-tempat dia lah. Tu pertama. Ain tukar pada hamzah. Yang kedua, ain juga boleh ditukarkan jadi waw. Ketika mana? Ketika ain tu berada di selepas huruf yang berbaris di depan. Contoh fa'u. U tu hamzah bagi depan. Bila nak ambil ain, ada juga sebahagian kecil yang macam fa'u'adzibuhum, fa'u'adzibuhum, fa'u'adzibuhum. Sebab dia dah muncul mulut hamzah tu bila muncul mulut bagi hamzah bagi depan. Tapi kebetulan dia nak lepaskan ain baris atas itu, kerana makhraj waw tu memang di bibir, dia dah muncul tu, mudah untuk berlaku fa'u'adzibuhum. Kan, jadi macam tu. Doa wa taqabbal du'a. Biar macam tu. Jangan wa taqabbal du'a. Sudah. Kan? Sebab apa? Tidak betul-betul letak makhraj ain di tengah, bukan di mulut. Du'a. Cuba sebut wa taqabbal du'a. 1 2 mula. Wa taqabbal du'a. Biar cantik macam tu ain. Okey, kalau tapi orang belah Perak ni dekat dengan utara juga. Jadi ain tu tak susah lah hari ni, sebab tu di studio hari ni para penonton di rumah nampak cantik je huruf ain. Sebab mereka biasa minum ayak kot. Kan, cakap ayak-ayak tu dekat dengan ain jugalah. Jadi mudah sikit. Memang macam tu. Sebab tu kalau orang Melayu ni berbanding dengan sebelah jiran kita, sebelah Thailand, Indonesia, kerana percakapan kita tak huruf kita ni tidak buka mulut terlalu luas, tidak terlalu kecil. Jadi kita lebih mudah untuk meniru lahjah Arab berbanding daripada sahabat-sahabat kita yang duduk di negara lain lah. Kerana percakapan harian dia jauh sikit daripada Arab. Jadi mungkin kita pun Piramli pun suka buat lagu macam orang Arab. Jadi dekat-dekat dengan kita, bila nak lidah kita harian tu mudah untuk tiru Arab. Alhamdulillah. Kalau macam orang Cina tu agak lagi susah kan, nampak kecinaan tu kalau baca. Betul? Telo dia lain. Telo dia. Kan? Kalau macam-macam lah. Kalau saya pernah pergi di India, di Calcutta, saya pergi haflah Quran. Tapi diorang sana hebat. Diorang datang semata-mata untuk daurah Quran sampai 2-3 pagi. Ya Allah. Beratusan ribu manusia. Dia punya haflah Quran ataupun dia punya apa dia panggil apa, tabligh dan sebagainya lah. Dan memang kalau tengok orang dia baca, kita tahu ni orang India baca. Kan? Kalau dia azan contoh kan, nampak lagu-lagu dia tu telur dia tak lari. Susah. Tapi kita alhamdulillah syukur lidah Melayu ni alhamdulillah dia dekat ataupun mudah untuk kita nak kita kata apa, bilisanin arabiyyin mubin, untuk turun Al-Quran turun dalam bahasa Arab, lidah Arab. Jadi kita cubalah sedaya upaya semampu kita. Kita orang Melayu kan, memanglah cara Melayu tu tetap ada sedikit, tapi sekurang-kurangnya kita cuba belajar. Baik. Yang kedua, wal akhirati lah. Perkataan wal akhirati, kha baris bawah. Jangan tukar kepada qaf, itu banyak juga. Wal akhirati. Ada tu dia kuat sangat, saya dengar dia ceramah, dia penceramah kuat sangat. Daripada zaman muda sampai ketua dia dah macam haus dah. Tak boleh sebut wal akhir, dia tak boleh nak sebut khi. Dia wal akhirati. Dia akan pergi pada kaf, pada qaf. Macam dah hilang suara dia tu. Nak suruh sebut payah. Lari makna tu Ustaz. Ya. Macam mana tu? Maknanya di tempat yang sepatutnya. Wal akhirati, jangan sebut wal akhirati tu. Lari jauh maknanya, sebagaimana kata doktor. Sebab kita tukar makhraj, maka dia akan jadi tukarlah huruf. Tukar huruf pula jadi tukar maknanya. Baik, kita nak sama-sama baca. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة
آخرة وما لهم من ناصرين Alhamdulillah, moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kemurkaan azabnya dan jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Mana keadaan dah kucar kacir perang Khandak ni kan, kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan My Quran Time, Quran, Solat, Infak. Sebentar tadi kita baru dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi bagaimana kita perlu memberi penekanan terhadap huruf Ain dan juga huruf Kha ya Ustaz tadi. Huruf Kha ya. Jadi fa'u'adzibuhum dan juga azaban syadidan fil akhirah, fil dunya wal akhirah. Ya. Jadi pendek kata, dua huruf ni tuan-tuan, hendaklah kita beri penekanan, hendaklah kita melatih diri kita, pergilah cari ustaz yang mana boleh membetulkan diri kita. Jangan kita baca, kita nak betulkan. Dia rasa dia baca, dia kata, sedap dah aku baca ni. Tu masalah juga Ustaz. Jadi kena cari orang yang boleh mendengar dan kata, oh ni betul ataupun ni salah. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillah sebentar tadi kita telah pun selesai membahaskan tentang ayat yang ke-58 daripada surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman dan juga mereka beramal soleh. Yang mana yang beriman di sini merujuk kepada beriman secara umum
Dan juga kalau kita nak melihat kepada konteks di mana ayat ini diletakkan, maksud dia beriman kepada apa yang diceritakan sebelum ini daripada kisah Nabi Isa alaihissalam. Kan, dia meyakini. Dan beramal soleh di sini juga boleh juga merujuk kepada umum ataupun merujuk kepada beramal terhadap apa yang telah disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya kalau dah beriman bahawa Nabi Isa adalah seorang rasul, janganlah sembah dia. Janganlah minta ampun kepada dia. Janganlah kita berdoa kepada dia. Jangan. Kan? Jadi beramal soleh adalah kita mengikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fayuwaffihim ujurahum, dan maka di saat itu barulah seseorang yang beriman itu akan mendapat pahala yang sempurna, tidak terkurang sedikit pun daripada pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi kalau kita lihat fayuwaffihim ujurahum, tadi pun kita dah sebutkan tentang wafa, di mana wafa ini bermaksud menyempurnakan. Kalau kita faham daripada ayat ni tuan-tuan, maksudnya janganlah kita memperkecilkan mana-mana amalan kebaikan. Kerana Allah tidak akan terlepas amalan kebaikan kita walau sekecil mana pun. Kadang-kadang kita jalan, orang kan, orang kata senyum itu sedekahan. Kita senyum kat orang tu, kan? Orang tu masam je. Kita berkata, Allah bazir aku senyum. Baik tak senyum tadi? Jangan. Kan? Kerana apa? Allah ambil kira. Allah akan fayuwaffihim ujurahum. Akhir sekali, wallahu la yuhibbul zalim. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kalau kita lihat pada konteks ayat ini, orang-orang yang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka berlaku zalim. Mereka berlaku zalim pertama sekali kepada Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana orang Yahudi? Mereka mengetahui bahawa Nabi Isa itu adalah kesinambungan daripada silsilah para Nabi. Tetapi mereka, orang Yahudi, tidak suka kepada Nabi Isa sehingga mereka mencipta propaganda supaya Nabi Isa itu dihukum. Itu orang Yahudi. Kan? Mereka berlaku zalim kepada Nabi Isa. Orang Nasrani berlaku zalim kepada Nabi Isa alaihissalam kerana mereka mengangkatnya lebih daripada tempat yang sepatutnya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sendiri mengaku diri dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan orang Nasrani sekarang sebenarnya menyakiti Nabi Isa alaihissalam kerana baginda akan dipersoalkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada Nabi Isa, engkau ke yang dulu suruh orang Nasrani sembah engkau? Ini hanya menyakiti Nabi Isa alaihissalam sehingga Nabi Isa terpaksa menjawab, bukan, aku tidak suruh. Bukan mereka tidak mengikut panduan aku. Apa yang aku sampaikan kepada mereka adalah supaya mereka menyembah kamu, wahai Allah. Jadi perbuatan mereka juga menyakiti orang-orang, menyakiti Nabi Isa alaihissalam sendiri. Dalam masa yang sama, orang Yahudi dan orang Nasrani, begitu juga orang-orang yang kafir, mereka berlaku zalim kepada orang lain. Kan? Bagaimana mereka menyesatkan, ini yang paling bahaya ni. Mereka menyesatkan golongan manusia daripada berada di atas jalan yang benar. Ini satu kezaliman yang besar, tuan-tuan. Elok-elok kita duduk kat sini, dah highway ke syurga, insya-Allah, hopefully lah. Insya-Allah. Tiba-tiba datang orang-orang Nasrani, mereka menyesatkan golongan ini. Letakkan mereka, jatuhkan mereka daripada highway ke syurga kepada lembah neraka. Mereka menyekat orang lain daripada beriman kepada Allah yang satu. Maksud dia, orang lain semua, bila mana mereka ada peluang untuk menjadi ahli syurga, mereka menyekat. Jadi kezaliman apa yang lebih besar daripada kezaliman ini? Sebab itu syirik dianggap sebagai satu kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua kezaliman-kezaliman yang berlaku. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan akhir sekali Allah menyebut dzalik. Apa kisah-kisah yang telah disebutkan sebelum ini? Natluhu alaik, kami yang menceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Minal ayati wa dzikril hakim, daripada ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah, yang penuh pengajaran kepada kita. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam ayat ini, kita mengambil berkat dahulu, Ustaz. Saya nak mohon daripada Al-Fadhil Ustaz untuk baca terlebih dahulu ayat yang ke-58. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dhikril hakim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dhikril
demikianlah kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian daripada ayat-ayat dan peringatan yang penuh dengan hikmah. Jadi kisah yang kita telah dengar daripada awal kelahiran Nabi Isa sampailah ke terangkatnya Nabi Isa ke langit, semua ini bukanlah datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kan? Bahkan dan semua ini bukannya datang daripada golongan Yahudi atau Nasrani. Kan, kalau orang kata kisah Nabi Isa banyak dalam Bible, banyak juga dalam Taurat. Tetapi apa yang berada di sini bukan berasal daripada Taurat, bukan juga berasal daripada Injil. Ia berasal daripada mana? Ia berasal daripada natluhu alaik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kisah ini adalah satu kisah yang sangat-sangat menakjubkan. Kerana ia disampaikan oleh Yang Maha Pencipta. Minal ayat, dan kisah ini juga merupakan hujah-hujah yang sepatutnya dapat meyakinkan golongan Nasrani. Yang sepatutnya dapat meyakinkan golongan Nasrani dan golongan Yahudi tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri. Kerana itu kalau kita lihat dalam kisah Najasyi, kalau ingat lagi Ustaz ya, pasal kisah Najasyi di mana bila berhijrahnya sebahagian umat Islam ke bumi Habsyah, kan, bila mana berlakunya dialog antara orang Islam dengan Najasyi, bila mana Najasyi mendengar surah Maryam yang dibacakan, beliau terus memeluk Islam. Beliau tahu bahawa apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itulah sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini yang kita katakan minal ayat. Ia adalah hujah-hujah. Ia adalah petanda bahawa Al-Quran ini adalah benar. Wadzikril hakim. Dan juga ia adalah peringatan. Peringatan kepada siapa? Peringatan kepada kita sebagai umat Islam. Peringatan kepada orang Yahudi. Bahawa sebenarnya apa yang mereka lakukan selama ini terhadap Nabi Isa AS adalah salah. Peringatan kepada orang Nasrani. Bahawa sebenarnya apa yang mereka sedang sembah sekarang adalah ajaran yang bukan dibawa sendiri oleh Nabi Isa AS. Mereka sedang menyakiti Nabi Isa AS dan mereka menyakiti penganut mereka sendiri kerana meletakkan mereka dalam jalan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dzalika natluhu alayka minal ayat wadh-dhikril hakim. Alhamdulillah, kini kita lihat pula kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita tidaklah patut berdebat dan bertelingkah terhadap perkara yang sia-sia. Dan yang kedua pula, kita patut mengamalkan sunnah Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, alladzina amanu, sunnah Nabi, dan menjadi pengikut setia dalam menyebarkan dakwah. Dan yang ketiga, kita patut mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Isa AS dan juga kaumnya. Tuan-tuan, jadi inilah resolusi kita. Perbincangan kita yang panjang lebar, inilah resolusinya yang sama-sama kita mengambil iktibar dan kita mengambil manfaat daripadanya. Ada Ustaz untuk mengakhiri majlis kita pada hari ini, nak menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, Ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami orang-orang yang saleh, orang yang beriman, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mengutamakan perintah-Mu, Ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami lakukan kebaikan, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang akan bertemu denganmu di kalangan orang-orang yang beriman, Ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil iman, mimman basyartahum birrawhi warrayhan warridha warridwan, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih semua sahabat-sahabat yang terus setia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha kepada semua apa usaha yang kita lakukan, dan saya nak mengajak kepada semua sahabat-sahabat untuk kita bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Sama-sama kita membantu ummah membina generasi Al-Quran melalui sumbangan kita, dan kita sediakan QR code untuk memudahkan para sahabat semua untuk boleh saja klik ataupun scan di QR code yang kita sediakan. Sama-sama kita menyumbang dalam gerakan Al-Quran di tanah air kita yang tercinta ini. Alhamdulillah, rasa tak cukup lagi dengan kupasan Al-Fadhil Dr. Arif kita. InsyaAllah esok lagi esok ada sambung lagi ayat berkenaan dengan
surah Ali Imran ini, dan terus kita sama-sama hidupkan hati kita dengan Al-Quran. Jangan sekali-kali kita matikan hati kita dengan meninggalkan Al-Quran. Moga Allah Ta'ala hidupkan hati-hati kita semua dengan Al-Quran. Bertemu kita lagi pada siri yang akan datang dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Assalamualaikum. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين